Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Sihat? Baik. Sebelum memulakan pelajaran untuk hari ini, mari kita sama-sama tonton klip video ini. Using translations or slides, moving a shape from one location to another without changing its orientation, size, or shape. Rotations or turns, making the figure rotate about a single point or axis along a circle. And reflections or flips, reflecting one shape to the other side to produce its mirror image. How does this dinosaur walk across the Earth? The artist uses a translation to create the illusion of movement by shifting a shape from one location to another without changing its shape, size, or orientation. See? The shape, size, and orientation don't change, just the position. The transformation makes it look as though the dinosaur is walking. The same concept applies to the footprints it leaves behind. The artist has created a pattern of footprints by translating each one forward from one location to the next without changing its shape, size, or orientation. We can replace the footprints with triangles. See how the shape's location changes and nothing else? Apa yang kamu nampak di sini? Ya, kesan tapak kaki, dinosaur dan segitiga. Adakah terdapat perbezaan dari segi bentuk dan saiz pada tapak kaki dinosaur? Tidak. Ianya sama dengan arah pergerakan. Ini dinamakan translasi. Another technique of motion geometry that artists and their creatures really couldn't do without is called a rotation or a turn. These dragons, courting one another by free-falling with feet clasped together, look like they're rotating in the air. That's because artists move the shapes that make up the dragons about an axis, creating the perception that they're actually spinning. See? Each simple shape rotates along a circle around the axis. In geometry, a rotation changes the orientation of a shape, but not its size. Perhatikan pada rajah ini. Segitiga hijau dan merah berputar dalam satu bulatan dengan satu bucu bertemu di tengah-tengah, iaitu pusat bulatan. Ini adalah putaran. A flip probably makes you think of this kind of flip. But the term flip in geometry refers to producing a shape's mirror image, its reflection. Baik, apa yang kamu nampak dalam gambar ini pula? Dua segitiga yang terbalik. Ini dinamakan pantulan. In the world of computer animation, artists flip geometric shapes all the time. Looking at this early computer creation of a dinosaur, you can see that one side is the mirror image of the other. The shapes don't change, but their location and orientation do. They've been reflected to the other side. Let's flip or make reflections of these shapes. Look at each reflection. The shape's form and size is the same. We just change its location and its orientation by flipping it over. But notice that the square and circle still look the same. That's because they have a flip within their shape. See? We can cut them in half, and the halves are mirror images. They're symmetrical. Kenapa segi empat dan bulatan nampak sama setelah dipantulkan? Ini kerana kedua-duanya mempunyai garisan simetri di dalamnya. Pelajaran hari ini adalah mengenai
penjelmaan. Bagi tingkatan 2, terdapat 3 jenis penjelmaan iaitu translasi, pantulan dan putaran. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai translasi dan pantulan. Kita lihat dulu konsep penjelmaan. Penjelmaan ialah suatu padanan satu dengan satu antara titik pada satah. Perhatikan segitiga ABC berpindah ke A tanda, B tanda, C tanda. Pergerakan ini ialah suatu penjelmaan. Suatu imej dihasilkan apabila suatu objek, katakan P, mengalami suatu penjelmaan. Imej ditulis sebagai P tanda. Berikut adalah contoh-contoh penjelmaan. To do the transformations in the GCSEs, you need to know the rules and you can do them with ease. There are only 4 of them, it's really a breeze. To move an object given on a pair of axes, you'll find out how to do them if you listen to me. So the things you need to know are these: reflections, flip over in the mirror, rotations, spin around the center, translations, move up or down and sideways, enlargements get bigger or smaller. Translasi. Translasi ialah penjelmaan dengan keadaan titik-titik pada satah dipindah melalui jarak dan arah yang sama. Sekarang, kita akan lihat translasi dalam maksud yang lebih mendalam. Suatu translasi dihurai dalam bentuk A-B. Nilai A mewakili pergerakan yang selari dengan paksi X, manakala nilai B mewakili pergerakan yang selari dengan paksi Y. A positif menunjukkan kita harus kira arah ke kanan. B positif menunjukkan kita harus kira arah ke atas. Manakala A negatif menunjukkan kita harus kira arah ke kiri dan B negatif menunjukkan kita harus kira arah ke bawah. Pelajar-pelajar harus ingat bahawa setiap pengiraan harus bermula pada titik objek. Sekarang, mari kita perhatikan rajah ini. Objek A, B dan C dipindahkan kepada imej A tanda, B tanda dan C tanda. Lihat pergerakan A ke A tanda, B ke B tanda dan C ke C tanda. Arah pergerakan setiap titik dari objek ke imej mengikut arah yang sama. Pergerakan inilah yang kita namakan sebagai translasi. Objek berpindah ke imej dengan 10 unit ke kanan dan 2 unit ke atas. Perpindahan ini ditulis dalam bentuk translasi 10:2. Perhatikan juga pergerakan dari B ke B tanda dengan translasi 10:2 dan akhir sekali C ke C tanda dengan translasi 10:2. Akhir sekali, lihat pada objek dan imej. Objek dan imej mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama. Sekarang, mari kita lihat beberapa video tentang aplikasi translasi dalam kehidupan seharian. And now we'll see how it gets into the recycling bin. So minus 4 units on the x-axis
and minus 2 units on the y-axis. This video, we will be discussing translations. A translation is simply an object, or something, or someone, that moves from one place to another without changing shape or size. In math, this is called translation. One way to indicate a translation is with an arrow called the translation vector. This translation vector tells you to move your point 5 units to the right and 3 units up. The first point is called the original. Let's call this point A. The new point, as a result of the translation, is called the image. It is represented by the same letter with a small bar next to it, called prime. So our image is called A prime. Eric, Bobby, example please. In a typical translation example, you would be asked, given the translation vector, translate the triangle below. The translation vector tells you to move your point 2 units to the right and 4 units down. Let's start with point M. Translate point M 2 units to the right and 4 units down. Then do the same to the other points of the triangle. Once you got your image points, connect them. There's an easy way to check if you got it right. Look at the 2 triangles for a second. If the triangles don't look exactly the same, you made a mistake. Start over until you get it perfectly. Tadi kita telah pun melihat beberapa video tentang aplikasi translasi dalam kehidupan seharian. Pelajar-pelajar, sekarang kita akan lihat contoh 1. Dalam rajah di bawah, A tanda, B tanda, C tanda dan D tanda ialah imej bagi A, B, C dan D di bawah suatu translasi. Huraikan translasi itu. Perhatikan objek A, B, C dan D. Titik C akan bergerak sebanyak 12 unit ke kanan dan 5 unit ke atas, di mana translasinya adalah 12, 5. Imej bagi C adalah C tanda. Saya ingin tegaskan di sini, sekiranya kita bergerak ke kanan, maka nilainya adalah positif dan ke atas nilainya positif. Sekiranya diberi translasi negatif 12,5, maka negatif 12 merupakan pergerakan ke kiri sebanyak 12 unit dan positif 5 merupakan pergerakan ke atas sebanyak 5 unit. Sekarang, lihat titik C. Titik C tadi akan bergerak ke kiri sekiranya translasi yang diberi adalah negatif 12,5. Saya akan tunjukkan pergerakan objek A, B, C dan D sebanyak 12 unit ke kanan dan 5 unit ke atas. Jadi, A tanda, B tanda, C tanda dan D tanda merupakan imej bagi objek A, B, C dan D. Di sini saya ingin tekankan bahawa semua titik dalam objek A, B, C dan D mesti bergerak dalam translasi yang sama, iaitu 12,5. Titik B ke B tanda dengan pergerakan 12 unit ke kanan, 5 unit ke atas. C ke C tanda dengan pergerakan 12 unit ke kanan, 5 unit ke atas. Dan D ke D tanda dengan pergerakan 12 unit ke kanan, 5 unit ke atas. Pelajar, adakah kamu faham? Baik. Sekarang kita akan lihat contoh 2. Soalan A. Tentukan koordinat imej bagi K di mana koordinatnya adalah 4, 1,
di bawah translasi negatif 3, 4. Sekarang, mari kita lihat jawapannya. Titik K akan bergerak dengan translasi negatif 3, 4 di mana 3 unit ke kiri dan 4 unit ke atas. Titik K tanda merupakan imej bagi K. Koordinat K tanda ialah 1, 5. Bergerak ke kiri negatif 3 unit. Bergerak ke atas positif 4 unit. Jadi, jawapan kamu mestilah dalam bentuk koordinat. Soalan 2B. Jika P tanda di mana koordinatnya ialah negatif 7, negatif 3 ialah imej bagi titik P di bawah translasi 8, negatif 4. Cari koordinat titik P. Ini bermaksud kita perlu mencari koordinat bagi objek P. Sekarang, mari lihat penyelesaian bagi soalan 2B. Titik P tanda akan bergerak dengan translasi 8, negatif 4 di mana 8 unit ke kanan dan 4 unit ke bawah. Jadi, titik P merupakan objek bagi P tanda. Koordinat P ialah 1, negatif 7, bergerak ke kanan positif 8 unit, bergerak ke bawah negatif 4 unit. Baiklah pelajar, saya harap dengan contoh-contoh tadi, kamu telah faham tentang konsep translasi. Seterusnya, sila jawab latihan 1 dalam kumpulan masing-masing dengan berpandukan lembaran kerja yang telah saya edarkan tadi. Sekarang, mari kita semak jawapannya. Saya telah melukis satu segitiga E, F dan G di sini. Titik G akan bergerak dengan translasi sebanyak 10 unit ke kanan dan 3 unit ke bawah. G tanda merupakan imej bagi G. Saya ingin tekankan di sini bahawa setiap titik dalam segitiga E, F dan G mesti bergerak dengan translasi yang sama iaitu 10 negatif 3. Kita lihat pergerakan titik F ke F tanda dengan translasi 10 unit ke kanan dan 3 unit ke bawah. Dan titik E ke E tanda dengan translasi 10 unit ke kanan dan 3 unit ke bawah. Sekarang, kita lihat bentuk, saiz dan orientasi bagi objek E, F dan G dan imej E tanda, F tanda dan G tanda. Bentuk bagi objek E, F dan G sama seperti imej E tanda, F tanda dan G tanda. Begitu juga dengan saiz bagi kedua-dua objek dan imej di mana mempunyai saiz yang sama besar.
Orientasi bagi objek E, F dan G dan image E tanda, F tanda dan G tanda adalah sama, di mana objek E, F dan G dan E tanda, F tanda dan G tanda menghala ke atas. Oleh itu, kesimpulan yang saya boleh buat di sini adalah di bawah suatu translasi, bentuk, saiz dan orientasi objek dan image adalah sama. Adakah jawapan kamu sama dengan jawapan saya? Tahniah bagi pelajar yang betul. Bagi pelajar yang jawapannya salah, sila buat pembetulan. Seterusnya, sila jawab latihan 2 secara individu dengan berpandukan lembaran kerja yang telah saya edarkan tadi. Sekarang, mari kita lihat jawapannya. Dalam lembaran kerja kamu, titik R telah diplotkan dengan koordinat -2, -4. Titik R akan bergerak dengan translasi -4, -3, di mana 4 unit ke kiri dan 3 unit ke bawah. Titik R tanda merupakan image bagi R. Koordinat R tanda ialah -6, -7. Bergerak ke kiri -4, bergerak ke bawah -3. Sekarang kita lihat soalan 2. L tanda di mana koordinatnya ialah -10, -8 ialah koordinat image di bawah translasi 15:5. Cari koordinat bagi objek L. Ini bermaksud kita perlu mencari koordinat bagi objek L. Titik L tanda akan bergerak dengan translasi 15:5 di mana 15 unit ke kanan dan 5 unit ke atas. Jadi, titik L merupakan objek bagi L tanda. Koordinat L ialah 5, -3. Bergerak ke kanan positif 15 unit, bergerak ke atas positif 5 unit. Adakah jawapan kamu sama dengan jawapan saya? Tahniah bagi pelajar yang betul. Bagi pelajar yang jawapannya salah, sila buat pembetulan. Sekarang, kita lihat pantulan. Pantulan ialah suatu penjelmaan dengan keadaan titik-titik dibalikkan dalam suatu satah yang sama pada suatu garis lurus yang dikenali sebagai paksi pantulan. Lihat pada segitiga ABC ini. A ke A tanda, B ke B tanda, C ke C tanda. Objek dan image mempunyai bentuk dan saiz yang sama, tetapi bersongsang sisi. ABC dibalikkan pada garis lurus untuk membentuk image A tanda, B tanda, C tanda. Garis lurus ini dinamakan paksi pantulan. Perhatikan
jarak antara setiap titik objek dengan imej yang sepadan sentiasa sama. Lihat pada rajah ini pula. ABC dibalikkan pada paksi pantulan. Titik C pada objek dan C tanda pada imej berada pada titik yang sama. Ini bermaksud jika titik pada objek terletak pada paksi pantulan, maka imej bagi titik tersebut juga akan berada pada titik yang sama. Paksi pantulan ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus yang menyambung titik-titik objek yang sepadan dengan imejnya. Paksi pantulan membahagikan A tanda kepada dua bahagian yang sama. Jarak antara titik A ke paksi pantulan dan A tanda ke paksi pantulan sentiasa sama. Begitu juga dengan B dan B tanda. Jaraknya sentiasa sama dari paksi pantulan. When you think about reflections, keep in mind the mirror effect. It's when a shape, object, or person... Eric, Bobby, not that kind of reflection. One way to indicate a reflection is with something called a reflection line. It's the line that reflects the original shape to the new image. So let's reflect Eric Bobby's brain point B, our original point, across the reflection line. The original point B and B prime should be the exact same distance from the reflection line. Count how many units point B is away from the reflection line. Now move the point the same amount of units, 2, on the other side of the reflection line. Here is our new point, our image, which is represented by B prime, and is the new location of Eric Bobby's imaginary brain. Captain Reflecto, the humans need you! Let's see an example with the reflection line being placed right on the y-axis. Question. Reflect triangle LMN, giving the reflection line below. Count how many units each point is away from the reflection line. The image would be the same number of units on the other side of the reflection line. Let's start with point N. Point N is 1 unit away from the reflection line, so the image of N is 1 unit from the other side of the reflection line. Now point L. Point L is 5 units away from the reflection line, so L prime is 5 units from the other side of the reflection line. Same thing with point M. Point M is 3 units away from the reflection line, so M prime would be 3 units from the other side of the reflection line. Now connect the image points L prime, M prime, and N prime. Kita akan lihat beberapa contoh yang lain. Di sini ada titik A dengan koordinatnya -4, 2. Sekarang saya akan pantulkan titik A ini pada paksi Y. Lihat imej pada A, iaitu A tanda jatuh pada koordinat 4, 2. Jarak antara A ke paksi pantulan, iaitu paksi Y, ialah 4 unit. Dan jarak antara A tanda ke paksi Y juga 4 unit. Sekarang kita tengok pula pantulan pada paksi X bagi titik A yang sama. Imejnya jatuh pada koordinat -4, -2. Perhatikan pada jarak antara objek dan imej. Ianya sama dari paksi pantulan, iaitu paksi X. Baik, sekarang saya akan pantulkan titik A ini pada garis X sama dengan 2. Imej jatuh pada 8, 2. Perhatikan apa yang berlaku apabila saya ubah paksi pantulan kepada X sama dengan -2. Imej berada pada
2. Kalau paksi pantulan X sama dengan negatif 6, imej berada pada negatif 8, 2. Saya ubah paksi pantulan kepada Y sama dengan X. Di manakah imej bagi titik A sekarang? Ya, pada 2, negatif 4. Jaraknya 3 unit dari paksi pantulan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jika saya sambungkan objek ke imej, ia akan membentuk 90 darjah pada titik persilangan dengan jarak antara objek dan imej adalah sentiasa sama dari paksi pantulan. Baik, sekarang kita tengok pula imej bagi gambar rajah M. Saya pantulkan M pada paksi Y. Lihat pada imej. A ke A tanda, B ke B tanda, C ke C tanda. Saiz dan bentuk sama antara objek dan imej, tetapi imejnya terbalik. Jarak antara setiap titik objek dengan setiap titik imej sama dari paksi pantulan. A 5 unit dari paksi Y, A tanda 5 unit dari paksi Y, B 2 unit dari paksi Y, B tanda 2 unit dari paksi Y, C 5 unit dari paksi Y, C tanda juga 5 unit dari paksi Y. Saya akan ubah paksi pantulan kepada paksi X. Apa yang kamu nampak? A ke A tanda, B ke B tanda, C ke C tanda. Objek diterbalikkan pada paksi X. Perhatikan titik C dan C tanda. Ia tidak bergerak kerana berada pada paksi pantulan. Saya akan ubah lagi paksi pantulan ke Y sama dengan negatif 2. Itu dia imejnya dengan jarak setiap titik objek dan imej sama dengan paksi pantulan. Perhatikan apa berlaku apabila saya ubah paksi pantulan. Saya ubah lagi paksi pantulan kepada Y sama dengan X. Saya pantulkan M pada garis Y sama dengan X. Lihat pada imejnya. Masih sama jarak dari paksi pantulan. Perhatikan apa berlaku apabila saya ubah lagi paksi pantulan. Baiklah pelajar, dengan contoh-contoh tadi, saya harap kamu sudah faham konsep pantulan. Seterusnya, sila jawab latihan dalam lembaran kerja yang saya telah edarkan tadi.
Saya harap semua sudah siapkan latihan. Mari kita semak jawapannya. Okey, latihan 1. Lukiskan imej bagi Raja R pantulan pada paksi Y. Saya pantulkan Raja R pada paksi Y. Okey, ini jawapannya. Adakah jawapan kamu semua sama dengan jawapan saya? Okey, tahniah. Bagi pelajar yang salah, sila betulkan jawapan. Sekarang kita tengok jawapan bagi latihan 2. Imej bagi titik G ialah titik J dan imej bagi titik P ialah titik P itu sendiri di bawah pantulan pada garis MN. Soalan pertama, cari paksi pantulan MN. Soalan kedua, nyatakan koordinat imej bagi titik-titik P, Q, R dan S di bawah pantulan yang sama. Langkah pertama, kita cari dulu paksi pantulan MN. Perhatikan titik G dan J. Paksi pantulan mesti berada di tengah-tengah antara G dan J dan mesti melalui titik P. Okey, ini dia garis MN. Kita labelkan. Seterusnya, kita pantulkan setiap titik pada garis MN ini. Mula dari P, Q, R dan S. Ikut urutan supaya bila sambung titik, kita akan dapat gambar rajah yang sama dengan objek. Apakah koordinat-koordinat bagi imej tersebut? P tanda 4, 0. Q tanda 2, negatif 2. R tanda 2, negatif 4. Dan S tanda 5, negatif 5. Baiklah pelajar, setakat ini sahaja pelajaran bagi hari ini. Kita telah belajar mengenai translasi dan pantulan. Dalam kedua-dua penjelmaan, imej dan objek mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Translasi memerlukan bentuk translasi A, B dan pantulan memerlukan paksi pantulan. Imej pada translasi mempunyai arah yang sama, manakala imej bagi pantulan adalah terbalik. Seterusnya, sebagai latihan tambahan, sila jawab latihan dalam lembaran kerja yang telah saya edarkan.